Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Mei bersama saya Adi Akmal Shahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Sungai Skudai banyak sampah. Juga trailer bertembung trailer. Isu pencemaran sungai yang dipenuhi sampah sarap dan sisa buangan domestik kerap kali menjejaskan imej daerah Johor Bahru sebagai sebuah bandar yang membangun. Masyarakat setempat juga bagai tidak mengambil iktibar atas insiden pencemaran Sungai Kim Kim yang menjejaskan lebih 6,000 penduduk sekitar 4 tahun lalu. Kini Sungai Skudai turut bakal berdepan ancaman sama apabila 12 lokasi telah dikesan sebagai hotspot punca pencemaran di Sungai Terbabit. Kealpaan diri dan sikap tidak bertanggungjawab menjadi punca masalah itu terus berleluasa sejak sekian lama. Jelas mereka usaha untuk mengakhiri isu berkenaan perlu bermula di peringkat lokaliti setempat, membabitkan penjagaan kebersihan di sekeliling rumah selain pengurusan sisa buangan dengan lebih cermat. Okey, sebelum ni kita ada juga membuat gotong royong individu-individu lah. Ada individu sendiri pergi sediakan sampan menyekat sungai itu untuk tidak terus pergi ke rumah pam. Sebab bila sampah-sampah ni terus pergi ke rumah pam, masalahnya nanti pam akan rosaklah. Jadi jika berlakunya pam rosak dan hujan lebat air pasang, itulah berlakunya selalunya banjir kilat. Demikian sampah-sampah tu kita cari jalan. Macam mana kita boleh kumpul supaya ia tidak merebak atau ia tidak jatuh. Sebagai contoh macam musim hujan. Bila kita letak tong sampah atau sampah-sampah tu tidak bermaksud tong sampah kena sampah penuh, maka sampah-sampah tersebut akan berada di persekitaran kita tu dan bila hujan akan menyebabkan sampah-sampah itu mengalir ke sungai. Itu masalah yang pertama sekali. Jadi orang demikian, kesedaran itu tidak ada pada kita semua. Supaya masalah sampah ni, kalau tak 100% kita atasi pun, kurang-kurang kita dapat membantu ke arah pihak kerajaan. Tinjauan di beberapa batang anak sungai berhampiran turut mendapati permukaan air diselaputi sampah sarap dan minyak hitam, hasil daripada sisa buangan domestik dan premis-premis berdekatan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, ketika ditemui berkata, kerajaan negeri sentiasa komited memastikan kebersihan alam sekitar di negeri itu terus terjamin. Ia membabitkan penganjuran kempen Bersihkan Sungai Skudai yang bakal diadakan secara besar-besaran pada 4 Jun nanti. Inisiatif turut melibatkan penyertaan agensi-agensi berkaitan bersama asas mereka seperti BOD dan jaring. Kita dapati di peringkat masyarakat mulai sedar tentang pentingnya mereka menjaga kebersihan. Sebab tu di peringkat kerajaan juga sudah memulakan enforcement atau notis aman. Di Bandaraya Johor Bahru saja sudah ada 10 kompaun dan lebih 200 lebih notis amaran yang diberikan pada mereka yang mengotorkan bandaraya kita lah. Jadi saya menyuruhlah pada semua bangsa Johor harusnya untuk jadi negara maju pada tahun 2030, antara salah satu ciri yang penting ke arah negeri maju ni adalah negeri mesti bersih. Sementara itu, di Kedah, penduduk di kawasan Pantai Cenang mendakwa bekalan air paip yang disalurkan ke rumah dan premis mereka perlahan dan sering terganggu. Menurut peniaga air paip yang disalurkan syarikat air Darul Aman, SADA mempunyai tekanan air yang rendah dan perlahan dan memang menyukarkan urusan seharian. Peniaga kedai makan Izzati Abdullah berkata, bagi mengatasi masalah ini, dia terpaksa memasang pam bagi meningkatkan tekanan air di kedai makannya. Terjejas. Sebab apa? Nak basuh ayam, nak basuh pinggan, nak basuh sayur, nak masak. Kami pun ada motel juga atas ni. Kadang tutup. Lepas tutup. Sebab apa tak ada air? Ada air. Masalah yang sama turut dihadapi peniaga Dobi, Sofizah Saad.
Katanya, sempena Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023, 523, dia terpaksa mengambil inisiatif memasang 2 tangki air berkapasiti 10,000 liter. Dia yang mengusahakan Dobby lebih 12 tahun mengambil iktibar pengalaman ketika 5/19 lalu di mana dia terpaksa menghentikan operasi kerana tekanan air rendah. Air sekarang ni memang slow. Memang slow sangat. Sebab ada masalah krisis air. Sekarang saya permulaan saya memang sediakan tangki. Kalau satu kita tambah jadi 2, kalau kecil kita tambah lagi besar lah. Kita tak nak nanti kita tengah buat kerja dah berhenti kan operasi kita tak nak macam tu dah. Memang awal daripada standby kita memang standby awal-awal lah. Turut terkesan pemilik inap desa Langkawi Country Lounge, Mastazi Ahmad, 53 tahun. Menurutnya dia mempunyai 11 bilik dan sepanjang 523 tempahan bilik penuh. Katanya dia terpaksa mengeluarkan modal lebih untuk membeli 2 tong berkapasiti 600 liter sebuah bagi memastikan pelanggannya tidak merungut. Kita standby tank, satu tank 600 liter, jadi kita standby 2 biji tank. Kemudian daripada tank tu, dah supply masuk ke tank tu, daripada tank tu kita guna booster pump untuk supply ke bilik-bilik. Jadi kita takkan ada masalah sebab menangkan main supply tu dia slow. Jadi kawasan ni pun banyak pengusaha-pengusaha chalet. Jadi bila slow, kita nak pakai direct pipe tak boleh. Kita mesti kena ada benda ni. Baru akan lancar dia punya ni lah. Tapi kita punya 1,200 liter tu boleh tampung lebih kurang 2 hari. Sementara itu, syarikat air Darul Aman Sdn Bhd Sada menerusi pegawai perhubungan awamnya ketika dihubungi TV Al-Hijrah memaklumkan bagi mengurangkan beban pengguna yang terjejas, Sada melaksanakan pelan tindakan penyelesaian segera, antaranya penghantaran lori tangki air secara berjadual. Sada juga memaklumkan di pulau itu mempunyai 35,000 akaun sebelum berlangsung 523, namun kini jumlah bilangan pengguna bertambah, mencecah sehingga 300,000 akaun dan ini mengakibatkan tekanan air menjadi rendah. Seorang pemandu trailer maut tersepit di bawah kenderaan dipandunya selepas terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer 448.8 Lebuhraya Utara Selatan arah Selatan Plus Rawang pagi tadi. Mangsa 28 tahun kemudian disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Hafiz Syam Muhammad Noor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian sekitar jam 5.41 pagi. Sepasukan anggota bomba bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Rawang telah dikejarkan ke lokasi kejadian. Pihaknya mengambil masa beberapa minit bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik, difahamkan kita ini ribuan umat Islam membanjiri Masjid Putrajaya untuk mengambil peluang bersama 2 ulama terkemuka dan difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan ucapannya pada Majlis Ilmu Madani. Jadi sama-sama kita saksikan langsung dari Masjid Putrajaya. Yang juga seorang sarjana, seorang alim masyhur di dunia Islam. Dan kemudian yang dimuliakan, yang juga menjadi pedoman ikutan ramai jamaah muslimin di seluruh dunia termasuk di rantau Melayu, Al-Habib Umar bin Hafiz. Dr. Ali Jumaah adalah seorang anggota Majlis Tinggi Ulama Al-Azhar Al-Sharif yang terkenal sebagai seorang pemikir dan juga pengupas penafsir Quran dan pengupas hadis yang terkemuka. Beliau juga dianggap di antara tokoh yang terkenal di dunia Islam, terangkat di antara 20 yang terkemuka di dunia Islam. Jasa dan khidmat beliau, keberanian dan ketokohan beliau, dan kita terutang budi kerana kesediaan beliau untuk bersama kita pada malam ini.
Habib Omar bin Hafiz yang mulia adalah dari Bandar Tarim, Hadramaut. Jadi kita panggil Habib Omar Hadrami. Bapaknya pernah menjadi mufti di Tarim dan beliau tergolong sebagai ulama terkemuka di Hadramaut dan juga di dunia Arab dan dunia Islam. Dan sejak 1994 mengasaskan Darul Mustafa di Bandar Tarim, Hadramaut. Jadi pada malam ini kita termasuk saya hadir untuk mendengar mereka. Dalam mukadimahnya sekadar mengatakan inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama cara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Demikian pengantar saya, dan kita berikan ruang penuh untuk mendengar kupasan mereka yang penuh hikmah dan bijaksana. Walaupun ini acara kedua, semalam saya dengan mereka di Shah Alam, tetapi saya ikuti soal jawab dengan mereka berbeza sekali dengan kadang-kadang pahaman kita tentang Islam dan agama, kerana pandangan mereka itu penuh dengan ilmu, penuh dengan asas Quran dan hadis dan pengajaran daripada ulama-ulama silam. Dan ini menjadikan mereka ni sebagai ikon kepada umat yang boleh mendalami agama berdasarkan ilmu, ikhlas dan semangat juang yang kental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Majlis Ilmu Badani yang sedang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya sejak petang tadi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan majlis berkenaan, kita terus bersama wartawan Hadiza Faisal yang kini telah pun berada di lokasi. Silakan Izzah. Baik, Alhamdulillah, itu dia tadi, sebentar tadi baru sahaja selesai ucapan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ingin juga saya kongsikan setibanya saya di sini sejak pukul 6.30 petang, seperti mana yang dapat anda lihat di belakang saya di skrin televisyen anda, begitu ramai, hampir ribuan orang ataupun umat Islam yang berkunjung ke Masjid Putra Putrajaya pada hari ini untuk bersama-sama berada di majlis yang penuh barakah ini. Dan pada malam ini insya-Allah akan berlangsungnya tausiah daripada dua tokoh terkemuka dunia, iaitu bekas Mufti Agung Mesir Syekh Profesor Dr. Ali Jummah Azhari dan juga pengasas dan pengetua Dar Al Mustafa di Tarim, Yaman, Syekh Habib Umar bin Muhammad. Dan kita juga turut dihadiri oleh Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dan tanpa kita membuang masa, kita juga ingin bersama-sama dengan pengunjung, salah seorang pengunjung yang hadir pada majlis malam ini. Kita bersama dengan Nurul Mazia Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nurul, mungkin boleh kongsikan sedikitlah pengalaman untuk hadir ke majlis ilmu pada malam ini dan perasaan bagaimana dengan majlis-majlis ilmu sebelum ini? Alhamdulillah, saya dan sahabat-sahabat saya, kami bertolak daripada Universiti Malaya Lembah Pantai sejak pada pukul 3 petang lagi, dan tiba di sini dalam hampir pukul 4, dan waktu itu pun dah penuh, dan saya rasa sangat terujalah dengan kehadiran para hadirin pada malam ni. Dan apa yang menarik saya nak hadir pada majlis ilmu madani malam ini, saya yakin dan percaya
para hadirin yang hadir pada malam ini adalah daripada pelbagai latar belakang, berbeza aliran politik, berbeza mazhab, berbeza negeri, berbeza negara. Tetapi saya rasa sangat syukur, teruja dan sangat sebab semua datang dengan bersatu hati, wahdatul fiqh, wahdatul qalb, dan bersatu untuk menyatukan ummah atas kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kecintaan kita kepada para ulama dan juga umara. Okey, baik, harapan daripada Cik Nurul sendirilah melihat kepada kehadiran ribuan pengunjung pada hari ini untuk majlis penuh barakah ini. Harapan saya harap majlis pada malam ini memberi keinsafan kepada kita rakyat Malaysia bahawa memberi signal kepada kita bahawa ulama dan umara, pemimpin dan juga para ulama ini adalah hubungan yang tak dapat dipisahkan dan kita harus ambil pengajaran, ambil iktibar pada malam ini, mengambil ilmu bahawa atas dasar kecintaan kepada ilmu kita harus bersatu. Baik, itu tadi lintas langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih diucapkan kepada Izzah. Baik, kita ke teaser, kita ke laporan seterusnya. Selepas ini, operasi haji khidmat pelanggan dibuka 24 jam. Bertemu kembali, 5 kategori khusus disediakan pihak tabung haji bagi kemudahan khidmat pelanggan 24 jam untuk jemaah haji. Pengarah operasi Makkah Muhammad Zamri Muhammad Nur berkata ia membabitkan aduan, permohonan, cadangan, penghargaan dan pertanyaan. Dari Makkah Al-Mukarramah, wartawan Sadiq Hakim Azman dan jurukamera Imran Nurdin ada perinciannya. Jelas Muhammad Zamri, pembahagian secara kategori itu penting bagi memudahkan pihaknya menganalisis permasalahan dengan tepat. Dari segi aduan, pelbagai aduan yang jemaah haji hadapi, masalah-masalah penginapan, apa saja masalah yang hadapi oleh jemaah haji diadukan di unit pelihara ini kita terima. Yang keduanya, permohonan, apa-apa permohonan, misal kata jemaah haji hilang kad lencana, hilang gelang, kita akan gantikan secara teruslah. Yang ketiganya, cadangan yang dikemukakan oleh jemaah haji, kita terima. Yang keempatnya, apa-apa perhargaan yang jemaah haji memaklum pada tabung haji akan rekodkan secara resmi. Yang terakhir sekali, segala pertanyaan yang perlu kita jawab, yang kita perhalusi, akan kita terima dan rekodkan secara resmi lah. Tambahnya, kaunter perkhidmatan dibuka di 2 pejabat utama iaitu di bangunan Abraj Janadriyah dan di Land Premium yang menjadi tempat menginap kepada lebih kurang 11,000 jemaah haji. Khidmat pelanggan itu akan beroperasi 24 jam sehari. Dalam pada itu, Muhammad Zamri berkata pihaknya bertanggungjawab terhadap 4 unit membabitkan pentadbiran, khidmat pelanggan, pengurusan penerbangan dan khidmat luar. Tabung haji katanya sentiasa memastikan semua pejabat operasi dibuka mengikut jadual serta memastikan segala prasarana mencukupi bagi menjalankan operasi. Laporan Sadiq Hakim Azman dan jurukamera Imran Nurdin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Pakej berpatutan ditawarkan Noh Travel and Tours kepada yang mencari pakej percutian ke luar negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Halim Ali Umar berkata penerbangan hari ini membabitkan pakej Turkey Discovery dan pakej Eropah 6 negara. Alhamdulillah, hari ini kita menerbangkan 2 lagi grup, 2 pakej yang berbeza, pakej Turkey Discovery dan juga pakej Eropah 6 negara. Jadi sempena untuk penerbangan hari ini
kita nak buka mega launching promotion penerbangan Ogos bermula 2023 hingga 2024. Jadi tuan-tuan perempuan jangan lepaskan peluang. Kita akan berikan sama mega promosi untuk ke semua pakej-pakej Nuh Travel seperti lawatan ke Mount Titlis percuma bernilai RM500, sarung bagasi dan juga pillow neck eksklusif daripada Nuh Travel. Jadi promosi ini sangat terhad. Sebarang information ataupun nak hubungi tim jualan kita boleh terus ke www.nuhtravel.com.my. Nuh Travel, mencipta kenangan. Beliau ditemui TV Al-Hijrah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA awal pagi tadi. Penerbangan ke-62 ini seramai 26 peserta mengambil peluang merasai pakej Discovery Turki dan 39 peserta mengambil pakej Eropah 6 negara. Saya satu family lah, insya-Allah nak ke Turki bersama Nuh Travel ni lah. Excited dengan berjalan bersama family, satu kumpulan besar macam ni. So looking forward lah apa yang kita akan jumpa di Turki tu. Nuh Travel berpusat di Damansara Perdana Selangor. Nuh Travel juga diiktiraf sebagai British Agent oleh Tourism United Kingdom dan Switzerland Expert oleh Tourism Switzerland. Berpegang teguh dengan moto Dream, Explore, Discover, Nuh Travel and Tours terus mendapat pengiktirafan daripada Anugerah Industri Pelancongan Malaysia 2022 sebagai ejen perjalanan luar terbaik. Sepenuh Hari Wartawan Nasional Hawana 2023, 3 pengamal media diperkenan Sultan Perak Sultan Nazri Muhyiddin Shah untuk membaca khutbah Jumaat hari ini. 3 pengamal media dari 3 organisasi itu dipilih untuk membaca khutbah di 3 masjid dengan tema kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam. Editor Rencana Agama dan Sastra Berita Harian Muhammad Mazmi Yaakob telah diperkenankan tauliah untuk membaca khutbah Jumaat di Masjid Sultan Idris Shah II. Wartawan Sinar Harian Saifullah Ahmad diperkenankan membaca khutbah di Masjid Sultan Azlan Shah dan penerbit rancangan RTM Perak Muhammad Fahmi Muhammad Nur di Masjid Muhibbuddin Shah. Peluang pertama kali seumpama itu disifatkan satu pengiktirafan besar terhadap profesion kewartawanan di negara ini. Menjunjung kasih dengan perkenan Sultan Nazrin itu, wartawan yang juga anak jati Perak, Saifullah 38 tahun berkata, perkenan Sultan Nazrin itu sangat bermakna kepada pengamal media. Pertama kali naik ke mimbar untuk membaca khutbah, walaupun tak ada pengalaman tu, tapi saya beranikan diri demi memartabatkan profession kewartawanan ini yang saya rasa kita serba boleh sebenarnya. Bukan sahaja menulis berita, menyampaikan maklumat, tapi kita jadikan juga medium mimbar ataupun khutbah ni sebagai satu wadah untuk kita berdakwah juga selain daripada penulisan yang kita buat. Menurut Saifullah, penghargaan juga harus diberikan kepada semua petugas media yang menjadi barisan hadapan korban tenaga, fikiran, masa dan harta benda dalam menyampaikan berita sahih serta tepat kepada masyarakat. Khutbah bertajuk Kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam bersempena sambutan Hawana pada 29 Mei ini menekankan kedudukan tersendiri profesion kewartawanan menurut pandangan Islam, khususnya dalam penyampaian maklumat melalui pengolahan berita yang akan mencanai pemikiran dan mempengaruhi tindakan masyarakat. Sambutan Hawana 2023 akan diadakan di Ipoh bermula esok hingga Isnin ini dengan mengangkat tema Media Bebas Tunjang Demokrasi untuk memberi penekanan semula terhadap isu kebebasan media dalam menjalankan tugas mereka. Majlis Kemuncak Hawana 2023 dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah. Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini. Jika ya, hantar pernyataan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. 40 buaya Baham Tuan dan dipersijilkan oleh JAKIM serta menggunakan logo halal Malaysia
boleh memasuki pasaran Arab Saudi tanpa halangan. Begitu juga produk yang dikeluarkan di Arab Saudi dan dipersilakan serta menggunakan logo Halal Saudi Food and Drug Authority (SFDA) boleh memasuki pasaran Malaysia. Ini sekaligus memudahkan pengeksportan produk Malaysia ke Arab Saudi serta meningkatkan perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Perkara ini disahkan dalam satu Memorandum of Cooperation between the Government of Malaysia and Kingdom of Saudi Arabia on mutual recognition of halal certification for local products yang berlangsung di Ibu Pejabat Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Riyadh, Arab Saudi. Melalui MOC yang ditandatangani ini, JAKIM akan disenaraikan sebagai badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh SFDA. Manakala SFDA pula akan disenaraikan sebagai badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. MOC ini juga bermatlamat mengukuhkan kerjasama kedua-dua pihak dalam bidang pengurusan pensijilan halal serta berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam pengurusan pensijilan halal yang meliputi aspek latihan, penyelidikan dan analisis produk halal demi kepentingan bersama. MOC merupakan perintis kepada kerjasama strategik antara kedua-dua negara dalam pengurusan halal yang lebih luas pada masa akan datang. Seorang lelaki Kemboja maut dibaham 40 buaya selepas terjatuh di dalam kandang di ladang reptilia keluarganya. Ketika kejadian, lelaki berusia 72 tahun itu cuba mengeluarkan seekor buaya dari sangkar tempat ia bertelur apabila ia mencengkam kayu yang digunakannya sebagai pendorong dan menariknya masuk. Selepas terjatuh, kumpulan utama reptilia itu mengepungnya, mengoyakkan tubuhnya dan meninggalkan kandang konkrit di ladang di Siem Reap berlumuran darah. Menurut Ketua Polis Siem Reap, ketika mangsa mengejar seekor buaya keluar dari sangkar bertelur, buaya itu menyerang kayu itu menyebabkan dia terjatuh ke dalam kandang. Kemudian buaya lain menerkam menyerangnya sehingga mati. Satu lengan lelaki itu digigit dan ditelan buaya. Terdapat beberapa ladang buaya di sekitar Siem Reap, bandar pintu masuk ke runtuhan terkenal Angkor Wat. Reptilia itu dipelihara untuk telur, kulit dan dagingnya serta perdagangan anak-anaknya. Segmen BA Niaga selepas ini. Lembu seko gagak gempit. Kalau pantun yang sama, ibadah kurban tanda kasih agar hati jadi bersih. Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah kurban yang dicari, isi kurbanlah yang pasti. Daftarlah sekarang. Mudah dan dipercayai. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya, Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat 8. Jenama tudung popular Minas Hijab menyasarkan 12 juta ringgit jualan bagi koleksi terbarunya Minas Blooming Adha. Pengasasnya Hafizah Abdul Hamid atau lebih dikenali dengan Pija Minas berkata pihaknya optimis susulan sambutan Minas Hijab dan Minas Apparel di bawah koleksi berkenaan setakat ini amat memberangsangkan. Jelas Pija, beliau yakin dengan sasaran jualan koleksi Minas Blooming Adha susulan kejayaan luar biasa Blooming Raya yang di luar jangkaan sehingga mencatatkan 22 juta ringgit dalam tempoh 2 bulan. Alhamdulillah untuk target jualan dalam nilaian tu itulah sangat luar biasa. Luar daripada jangkaan saya sebenarnya. Untuk Minas Hijab sahaja mencecah 13 juta dan untuk Minas Apparel 9 juta. So alhamdulillah, walaupun orang kata dalam keadaan kita ekonomi yang struggle, dalam orang kata ada turun naik lah, orang kata dengan
terlalu banyak brand-brand pakaian dan tudung. Alhamdulillah tim Minas Hijab, tim Minas kata berjaya membuat jualan yang luar biasa. Beliau dalam pada itu turut memuji usaha serta komitmen stokis yang begitu bersemangat dan menyumbang kepada kejayaan jualan tertinggi setiap bulan. Tambahnya, kelainan yang dibawa pihaknya iaitu penceritaan berbeza dalam setiap koleksi yang dikeluarkan diterima baik penggemar Minas. Formula bercerita pada setiap koleksi itu diterima baik oleh peminat-peminat yang pada saya, orang kata saya bermula dengan orang kata beberapa helai sahaja dan alhamdulillah hingga ke tahap ini dan banyak feedback yang mengatakan kita orang beli Minas bukan sekat kualiti tapi dia kata cerita dan juga desain yang orang kata diberikan kepada semua peminat-peminat Minas Hijab. Tahun lalu, Minas Hijab berjaya mencapai jualan sebanyak 57 juta ringgit dan tahun ini genap 13 tahun Minas dalam dunia perniagaan dan dalam proses melebarkan sayap ke beberapa negara luar, terutamanya negara jiran iaitu Indonesia, Thailand, Brunei dan Singapura. Bagi anda yang ingin mendapatkan koleksi terkini Minas Hijab Haramain Series, boleh dapatkannya melalui stokis, ejen dan dropship Minas Hijab di seluruh negara atau layari www.minas.com.my untuk maklumat lanjut. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Arik Masyahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.